Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hamzah, Ahli Majlis Besar Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Pengarah Unit Penerangan Darul Iman dan seluruh rakan-rakan media. Pertama, terima kasih kerana dapat hadir dalam majlis pelancaran Terengganu Darul Iman News. Satu portal yang sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi telah memberi gambaran bagaimana pentingnya maklumat disampaikan secara terus daripada pihak kerajaan kepada pihak rakyat di luar sana, dan juga semua stakeholder lah, termasuk mereka-mereka yang berada di luar daripada negeri Terengganu, untuk mengetahui perkembangan yang berlaku di negeri Terengganu. Dan sebab dalam era maklumat sekarang ini, sekiranya kita tidak memberi maklumat yang tepat, kalangan awam akan mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang tidak pasti kesahihannya. Jadi ini adalah satu inisiatif daripada pihak UPTI dengan membangunkan apps ini bersama dengan syarikat yang berdapat anak Terengganu juga, dan dengan kos yang sangat minimal sebenarnya. Saya rasa ini satu permulaan yang baiklah untuk kita outreach public. Okey. Dengan adanya aplikasi ini, Ya. maknanya pandangan dari segi media bagus sebenarnya ni macam ada berbagai masih mengharapkan news daripada media. Kita pada waktu kini arus perdana, sebagaimana semua kita tahu, ada dua jenis. Satu dalam bentuk portal media yang juga berdepan dengan cabaran tersendiri, walaupun kita rasa macam kosnya jauh lebih murah berbanding dengan media cetak, tetapi cabarannya ada, iaitu apabila terlampau banyak portal-portal berita di luar sana, kadang-kadang rakyat juga akan keliru sekiranya portal berita itu tidak memberi pemberitaan yang tepat. Apatah lagi ada portal-portal berita yang tajuknya saja sudah menggambarkan kecelaruan, walaupun mungkin konten dalam itu betul. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku pada rakyat. Jadi saya rasa rakyatlah ataupun publik lah yang melakukan sensor masing-masing, penapisan masing-masing, supaya dapat memilih mana yang tepat, mana yang tidak. Adapun cabaran terhadap media arus perdana seperti cetak dan sebagainya, saya rasa memang itu adalah cabaran semasa yang bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Mungkin pihak media cetak harus mencari jalan yang tersendirilah bagaimana boleh menjenamakan semula pemberitaan ataupun laporan-laporan mereka, ataupun bagaimana nak outreach public itu supaya kekal relevan di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya ada apa kita secara dasarnya ada satu keputusan yang kita buat untuk membentuk satu pusat pengajian berteraskan talaki pondok Tafakur Fiddin di Pulau Duyung, yang akan melalui proses pemodenan sikit dari segi pondok-pondoknya, dari segi tempat pengajiannya, walaupun kaedah pengajiannya masih kekal dengan sistem pengajian pondok. Dan insyaAllah akan bermula pada tahun 2021 ini dengan pengambilan seramai 40 orang. Ini sebagai permulaan, dan ada beberapa objektif. Yang pertama ialah supaya sistem pengajian pondok ini terus dipersegarkan dan tidak ketinggalan, generasi akan datang masih lagi boleh melihat. Cuma kita mahu dipersegarkan dari segi kaedah, dari segi tempat pengajian dan sebagainya, supaya ianya boleh dalam masa yang sama boleh menjadi suatu edutourism, bukan sekadar proses pembelajaran semata-mata, tapi edutourism. Jadi ini juga akan kita perkasakan, dan yang lain-lain itu adalah keputusan biasalah. pengambilan pajak pertama apa orang boleh buat Kita dalam proses untuk mendapatkan ini, tapi saya ingat saya kelas mungkin akan bermula pada awal 2021.
Satu tempoh pengajian semua 2 tahun 6 bulan. Okey. Okey. Pemilihan macam mana? Pemilihan pelajar. Ada syarat-syarat dia. Syaratnya agak panjang tapi kita utamakan kepada rakyat di Negeri Terengganu lah. Dan kena ada asas kemahiran boleh membaca Al-Quran dan ada pengajian bahasa Arab dan sebagainya, tapi kita tak mahu dunia pondok ini dilihat sebagai tempat orang tak boleh pergi belajar tempat lain maka pergi pondok. Kita tak mahu ada suasana itu wujud lagi. Jadi tentulah ada syarat-syarat yang tertentu untuk membolehkan mereka yang berada di pusat pengajian ini, Tafakur Fiddin ini berkelayakan dan mampu menjadi pemimpin pada masa depan. Okey. Sidadun ni ada apa ke? Sidadun bertanya, baik tanya soalan, tanya dengan speaker lah. Jadi betul-betul lah. Okey, terima kasih belakang. Okay. Satu lagi kalau boleh. Apabila berlaku pertukaran perdagangan, adakah sekarang ni selepas Seberapa mana tu? Kajian pusat ke? So, adakah projek-projek yang telah diteruskan ataupun mungkin ada yang terpaksa ditahan waktu dulu? Setakat ini apa-apa yang dirangkakan oleh kerajaan negeri, oleh kerana yang projek yang kita dapat kelulusan dahulu, kita juga melalui proses perundingan dengan kerajaan pusat di bawah pentadbiran lama. Jadi apabila berlaku pertukaran pentadbiran, ianya sebenarnya lebih memudahkan kami untuk melaksanakan projek-projek ini dengan lebih segera dan mengurangkan salah faham lah di antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Jadi saya rasa keseluruhannya ia memberi satu keputusan yang lebih positif pada pihak kerajaan negeri dan juga memudahkan kerajaan pusat. Maknanya projek-projek yang telah diluluskan sebelum ini Ya, akan diteruskan. Okey, terima kasih.